Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So basically sebelum kita mulakan kita punya show pada malam ini, saya ingin mengingatkan kepada anda yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Anda boleh cari the segment podcast. So malam ni malam podcast, tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. So malam ni saya ada lebih kurang dalam 4 cerita yang saya nak kongsikan dengan anda, dan ini adalah kisah yang pertama. Okay guys, pada satu malam ni ada sekumpulan pekerja buruh bersantai dekat rumah tau. Okay, mungkin disebabkan diorang bosan, salah seorang daripada diorang ni mencadangkan supaya berkongsikan kisah-kisah seram sebagai diorang punya hiburan pada malam tu lah. Jadi untuk menambahkan feel diorang, menambahkan orang kata keseraman diorang ni, sebatang lilin dinyalakan sebagai sumber cahaya dalam ruangan yang sengaja ditutupkan lampu. Jadi masing-masing berkongsi lah apa orang kata pengalaman mistik, pengalaman seram diorang ni kan. Ada yang serius, ada yang main-main, ada yang jelas apa orang kata bedek dia, ada yang jelas bohong dia, dan juga ada yang orang kata mencedok daripada filem-filem seram yang telah diolah menjadi cerita sendiri. Meriah lah suasana masa tu kan, dengan orang kata gelak ketawa, dengan asap rokok kretik dan sebagainya kan. Jadi guys, salah seorang daripada diorang ni bertanya, guys, malam ni malam Kliwon ke? Kata kan. Jadi semua macam terdiam. Baru teringat yang malam tu adalah malam keramat. Budak yang nama Azan yang tanya tadi tu rasa bersalah sebab orang kata jadi parti pooper lah. Untuk membaiki keadaan, dia nyalakan 3 batang lilin lagi. Okay? Dia mencadangkan supaya semua orang menyumbangkan cerita kan? Tak kisahlah cerita ceram, cerita seram ke, cerita kelakar ke, cerita sedih ke, tapi setiap lilin akan dipadam selepas 10 cerita. Kiranya total ada 4 lilin. Kiranya selepas 40 cerita, maka terpadamlah ke-4 lilin dan menandakan sesi lepak pada malam tu tamat kan? Jadi mood masing-masing kembali seronok. Cuba untuk orang kata challenge ataupun cuba untuk lawan cerita-cerita lain. Jadi guys, satu-satu lilin dipadamkan sehinggalah lilin yang terakhir. Orang yang giliran berceritanya dah sampai bertanya, cerita dia yang cerita yang keberapa, dia tanya kan. Jadi lepas dah mencongak dan sebagainya, semua terkejut. Kalau nak diikutkan, tak banyak mana pun cerita-cerita yang telah disampaikan. Semua mengaku yang diorang cuma bercerita 2 kali. Di ruang ada 6 orang, maknanya baru ada 12 cerita kan. Tapi semua dah mengesahkan banyak cerita yang dah didengar, dan tak ada siapa protes pun waktu lilin dipadamkan. Jadi bila ditrace semula cerita masing-masing, terdapat beberapa cerita yang tak tahu siapa pencerita dia guys. Bayangkan. Jadi terjadilah orang kata sesi tuduh-menuduh ni kan, yang si A tuduh si C, yang bercerita salah tuduh B. Diorang mulalah nak menyalahkan satu sama lain ni, tak mengaku dan sebagainya. Jadi salah seorang daripada diorang ni suruh semua diam, korang semua diam sekejap, kata kan. Dan mata dia tu masa tu tertumpu ke arah dinding plywood lah, dekat sekeliling diorang ni macam dinding plywood. Jadi dalam keadaan orang kata nada berbisik ni, dia macam guys, dekat dalam rumah ni ada 6 orang je kan. Tapi kenapa dekat bayang-bayang dekat dinding plywood ni macam ramai gila orang lah. Jadi bila toleh ke belakang,
memang benar cakap kawan diorang ni. Terdapat lebih daripada 6 bayang-bayang berbentuk orang yang dipantulkan cahaya lilin ke dinding. Kau bayangkan, semua tak berani bergerak guys. Bersuara apatah lagi. Bayang-bayang misteri kemudian, bayang-bayang tu berdiri dan bayang-bayang tu dah mula berjalan. Dan bayang-bayang tu menuju ke arah tingkap dan juga pintu yang terbuka. Dan tiba-tiba pintu dan tingkap dikerumuni masa tu guys. Dan apa yang lebih menakutkan lagi, wajah-wajah orang-orang dekat luar tu adalah wajah keenam-enam mereka yang berada dekat dalam rumah. Dan secara beramai-ramai makhluk dekat luar tu pun berkata, aku pun nak bercerita juga. Bukan korang je yang nak bercerita. Kan? Diorang tak boleh buat apa-apa guys. Kan? Diorang just duduk diam sehinggalah waktu subuh, apabila penampakan-penampakan kat luar tu semua hilang macam tu je. Dan diorang juga bersepakat untuk merahsiakan apa benda yang terjadi sebabkan bimbang akan perkara-perkara yang tak diingini sekiranya diceritakan dekat orang lain. Tapi guys, dalam 6 orang ni ada seorang budak yang bocor rahsia pergi menceritakan dekat seseorang. Dan lepas 1 week after that, budak tu mati dalam kemalangan motosikal. Wallahualam, aku pun tak tahu. Itu kisah yang pertama. So, nak dengar kisah yang kedua? Jom kita dengarkan kisah kita yang kedua. Kisah yang kedua ni, dia terjadi pada Azira. Azira ni dia tinggal dekat sebuah camp dekat Penang. Dan hari kedua dia tinggal kat situ, datang orang kata macam-macam soalan pelik yang ditanyakan daripada jiran dia ni. Kan? Azira, kamu ni okey ke tidak? Kan? Boleh tidur ke kat rumah tu? Jadi si Azira ni macam pelik lah, apa hal tanya aku soalan-soalan macam ni kan? Tapi dia macam, okey, tak ada masalah kan? Tak ada benda-benda yang pelik terjadi waktu malam kan? Tapi Azira pernah cakap, dia kata, tapi waktu siang pernah lah jadi benda-benda pelik. Si Azira ni pula guys, dia ni jenis orang kata macam kurang mengemas tau, disebabkan ada pembantu rumah. Tapi bila datang mood rajin dia ni, dia boleh pula mengemas kan? So, pada satu hari tu, si Azira ni orang kata tengah menyapu lantai dekat ruang tamu, dekat family tingkat atas ni. Mata dia ni terpandang dengan orang kata helaian rambut panjang yang bersepah dekat lantai-lantai. Dia macam, ni rambut siapa pula ni atas lantai ni kan? Dan perkara tu berlaku lebih kurang dalam 2-3 hari kan? Straight, one shot. Lepas tu macam dia macam pelik lah, macam ni rambut siapa kan? Lepas tu dia pun tanyalah anak dia, Akmal, nanti pergi potong rambut, banyak sangat rambut awak dah gugur ni kan? Nanti nak ke sekolah dah. Okey bu, jawab si anak dia ni yang masa tu duduk dekat dalam bilik lah. Jadi si Akmal pun okey lah, dia keluar daripada bilik, dia pun terus keluar pergi potong rambut dengan kawan-kawan dia. Lepas tu pulanglah balik ke rumah tak lama kemudian. Jadi keesokan harinya itu, si Azira ni orang kata datanglah mood dia balik untuk membersihkan lagi si rumah ni. Sekali lagi, si Azira ni terjumpa rambut-rambut panjang yang gugur dekat atas lantai guys. Mulalah terdetik rasa nak marah dekat anak dia ni kan. Tapi lepas teringat apa benda yang anak dia cakap, yang anak dia dah potong rambut dan sebagainya. Lepas tu mulalah orang kata dah rasa pelik dekat dalam hati dia ni kan. Dia rasa macam, apa benda ni, ada benda tak kena ni. Lepas tu dia panggil orang gaji dia, Tini, mari sebentar, dia cakap. Lepas tu orang gaji dia cakap, ya bu, Tini, ini saya mau tanya ni, ini rambut siapa ni Tini? Semalam saya udah sapu, hari ni masih ada. Bukan Akmal bu, rambut dia udah potong. Orang gaji dia cakap itu. Jadi si Azira ni cakap, dah mula rasa tak sedap lah kan? Sebab apa? Akmal rambut dah pendek, si Tini pula rambut paras bahu je. Kalau nak ikutkan daripada kepala paras bahu ni, rambut dia tak panjang mana pun. Tapi rambut-rambut yang dijumpa atas lantai tu semua panjang-panjang belaka. Tak mungkin hasil daripada orang kata sawang-sawang yang tersangkut dekat siling ni. Memang jelas guys, rambut tu memang rambut manusia, bukan habuk yang digentil-gentil oleh laba-laba ni, bukan. Dan hal ni menyebabkan suami Kak Azira ni berminat nak tahu lepas dia pulang daripada kerja ni. Jadi bila suami dia dah balik daripada kerja, si Azira ni mulalah explain daripada A sampai Z apa yang dah jadi ni kan. Jadi si suami dia pun okey lah,
dah dengar explain daripada Azira ni, dia pun pergi dekat bahagian-bahagian rambut ni, dia pun kutip beberapa helai rambut ni dan dia belik rambut ni. Dia belik macam, sayang, panjang rambut ni. Awak dengan Tini buanglah benda-benda ni, jangan usik-usik lagi dah. Tah rambut siapa tah? Husband dia cakap macam tu. Jadi si Azira pun macam okey lah, dia angguk lah. Dia angguk, dia orang kata hormat lah dengan permintaan si suami dia ni. Maka bermulalah guys, gangguan pada keesokan harinya. Si Azira dan anak bongsu dia yang berumur lebih kurang dalam 6 tahun je tu berada dekat dalam bilik tidur utama ataupun master bedroom. Masa tu si Azira dia nak bersolat asar, manakala yang anak lelaki yang kecil ni tengah duduk atas katil duduk main telefon. Jadi masa sebelum dia start solat dan sebagainya ni, dia tengah ambil wudu kan, dan dia terdengar memang jelas kedengaran suara anak dia ni tengah tergelak-gelak seronok sangat-sangat. Tapi selang beberapa minit anak dia gelak. Lepas pada suara anak dia gelak, datang pula suara orang tua. Anak suka ya. Terdengar suara perempuan tua seolah-olah bercakap dengan anak dia. Terus masa tu kau bayangkan, si Azira tengah ambil wudu, terus berhenti, terus keluar daripada toilet situ. Dan masa tu bila dia tengok anak dia dekat atas tu, anak dia dah tak pegang telefon dah, tapi sedang memandang ke Azira yang baru keluar daripada toilet. Lepas tu Azira pun macam pelik macam, Azim cakap dengan siapa tadi? Azim tak cakap lah bu, tapi nenek tu yang cakap dengan Azim. Bila dengar benda macam ni, bertambah orang kata seriau lah si Azira ni. Lepas dengar kata-kata daripada anak dia ni, Azim sebenarnya suka dengan nenek tu. Nenek bagi Azim tarik rambut dia yang panjang. Azim cakap apa ni? Mana ada orang lain dekat dalam bilik? Kak Tini pun tak ada kan? Azim jangan mengarut Azira masa tu dah mula gelisah dan terus pergi datang rapat dengan anak dia ni kan. Bu, adalah bu. Tu nenek tu dekat belakang ibu tu masa tu terbeliak mata kan. Terbeliak mata si Azira ni. Sebab apa? Anak dia ni duk tudingkan jari ke arah belakang si Azira masa tu. Terus dia peluk anak dia, duk baca segala surah-surah lazim, termasuklah ayat kursi segala macam ni. Sambil-sambil baca, sambil-sambil tu dia capai telefon anak dia ni. Tapi masa dia nak unlock telefon, dia ternampak kelihatan dekat atas siling seperti ada rambut panjang yang melitupi bahagian siling ni. Dan itulah gambaran yang Azira katakan dengan pantulan background pada masa tu. Terus dia buka YouTube, dia cari surah Ruqyah dekat YouTube. Jadi lepas si Azira ni ceritakan apa benda yang terjadi dekat dia dengan jiran-jiran dia ni, jadi diorang pun macam terkejut juga. Tapi bukan orang kata dalam keadaan yang teramat terkejut, tidak kan? Sebab apa? Jiran-jiran dia kata yang rumah tu sebenarnya dah lama tak berpenghuni dan mungkin ada penunggu dia dan mungkin dah terkena gangguan kat situ. Dan diorang ni pula, iaitu jiran-jiran diorang ni, pernah juga diganggu oleh susuk wanita bertelekung seperti nak solat tahajud setiap malam sewaktu diorang nak tidur kan? Cuma yang menakutkan, susuk tubuh tu bukan berada di arah kiblat yang sebenar guys, tapi ke arah katil yang sedang diorang tidur. Kau bayangkan. Jadi lepas apa yang Azira dengar daripada kata jiran-jiran dia ni, maka disampaikanlah pula pada si suami si Azira ni. Lepas sedikit bertikam lidah dengan suami, bertekak dan segala macam ni, biasalah suami tak percaya kan. Bila suami tak percaya, bini mulalah kan rasa geram, rasa frust dan sebagainya. Suami pun akur dan memanggil para ustaz untuk memagar kawasan rumah. Jadi masa tu Azira pernah tanya juga kepada pembantu rumah dia, si Tini ni, betul ke yang si Tini ni pernah kena gangguan sebelum ni? Tini dia cakap, dia kata dia rasa macam ada orang lain dekat dalam rumah, itu je. Tapi Tini yakin yang anak mata dia ni terpandang kelibat perempuan yang selalu berada dekat dapur pada waktu siang. Bukan tu je, seperti ada yang sedang duduk dekat sofa sebelum maghrib, sedang memerhatikan dia daripada atas. Bayangkan. Itu cerita yang kedua guys. Seram. Jangan cakap kau seram. Saya yang tengah bercerita ni pun seram. Hawau. Okay, alright.
jom kita dengarkan cerita yang seterusnya. Okay guys, cerita yang seterusnya cerita pasal Maria pula. Okay, Maria ni dulu dia ni kerja sebagai pramugari lah, stewardess yang dah pencen, jaga anak-anak kat rumah. Cerita ni adalah suatu pengalaman dia sewaktu dia masih seorang stewardess lah. Jadi pada satu hari ni, penerbangan ni telah dijadualkan dan ada night stop dekat KK. Dan cabin crew semua dapat menginap di sebuah hotel yang terkenal dekat KK masa tu. Pandai-pandai korang fikir kat mana kan. Jadi walaupun dah biasa, penerbangan daripada KL ke KK ni, memang diorang dah biasa lah dengan flight route daripada KL ke KK. Cuma pada hari tu, si Maria ni dia rasa macam penat semacam. Jadi dia ambil keputusan untuk naik ke bilik hotel. Manakala cabin crew yang lain memilih untuk lepak dekat coffee house. Cabin crew lain ni ajak lah si Maria kan, ajak lepak sekali kan. Dan tapi walaupun dah diajak banyak kali untuk naik lewat, Maria tetap naik juga atas alasan penat. Jadi Maria pun naik lah, naik ke atas sambil menarik beg dengan keadaan menarik beg dengan dalam keadaan lesu. Sewaktu dia menuju ke bilik tu, dia ternampak ada perempuan berdiri dekat luar bilik, dekat bilik yang paling hujung sekali. Lepas tu Maria pun mula berkata-kata macam dalam hati yang dia macam dia bergaduh dengan lelaki lah ni, tak apa, tertinggal kunci. Si Maria duk fikir macam tu. Jadi bila Maria nampak perempuan ni, dia macam buat tak reti je lah kan? Jadi bila dia sampai dekat depan pintu bilik Maria ni, dia pun ambil access card dia tap kan, titit, dia tap. Dan sekali lagi, sebelum dia masuk dalam bilik, dia nak tengok ke arah perempuan tu. Sebenarnya perempuan yang dia nampak daripada jauh tu memang tinggi tau, hampir sama tinggi dengan pintu bilik hotel. Tapi masa tu macam Maria macam ni apa hal pula ni kan. Waktu tu dia rasa macam agak seram lah. Sebab apa seram? Sebab muka perempuan tu pucat, tapi dia tersenyum lebar sambil duk melambai-lambaikan dekat si Maria, seolah-olah seperti memanggil si Maria ni. Duk lambai-lambai, lepas tu dia macam Jadi bila si Maria nampak benda macam ni, dia tak cerita banyak. Dia terus masuk dalam bilik dalam keadaan gopoh. Gopoh terus kunci pintu kan. Jadi bila dia dah masuk, lebih kurang dalam 5-10 minit dia duduk dalam bilik, dengar pula bunyi loceng bilik dia bunyi teng 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 2 kali dia dengar. Dan si Maria ni dia memang yakin, memang confident gila itu bukan kawan-kawan dia. Jadi si Maria ni dia ambil peluang untuk jenguk dekat peephole, ataupun lubang intai tu lah. Dan apa yang dia nampak dekat peephole tu adalah gigi yang berbaris tajam tengah senyum dekat situ. Mulut perempuan tadi seolah-olah didekatkan dekat lubang intai tersebut. Kau bayangkan. Jadi si Maria ni tak ada cerita banyak bila nampak benda macam ni. Mulalah menjerit, berlari kat katil. Dia cuba call kawan-kawan dia kan. Dia call kawan dia, weh tolong aku, ada hantu kan. Jadi bila kawan dia dengar je, kawan dia macam okey, kita orang naik, kita semua naik. Dan kali ni bunyi lagi sekali loceng pintu tu, ting teng teng teng. Dan kali ni bunyi ketukan manja datang daripada luar. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Masa tu Maria dah mula panik lah. Kawan-kawan dia macam lama nak sampai kat bilik ni. Tek 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 tek. Dan lama kelamaan bunyi ketukan tu berhenti. Jadi bila bunyi ketukan tu berhenti, Maria pun rasa macam lega lah. Sekali lagi, teng 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 teng. Kembali balik bunyi loceng tu. Si Maria ni dah mula hilang agak dah. Dia cuba call kawan dia, tak dapat. Weh, manalah korang ni weh, aduh. Tak dapat call pula. Bila dia cakap macam tu, ada satu suara, diorang dekat luar. Ada satu suara halus membisik dekat telinga Maria masa tu. Jadi bila si Maria dengar suara ni, terkejut terus menjerit, melompat ke arah pintu. Dan bila buka pintu, dia terkejut buat kali kedua. Sebab apa? Kawan-kawan Maria dah berada dekat depan pintu tunggu si Maria ni. Lantas Maria ajak diorang ni semua turun ke bawah coffee house dan menceritakan segala pengalaman yang Maria kena pada malam tu. Dan Maria masih lagi pernah night stop dekat KK selepas beberapa bulan kemudian.
Tapi dia pilih untuk stay dengan kawan cabin crew dia ni dekat coffee house sebelum naik secara beramai-ramai. Itu cerita Maria. Kalau kena kat korang macam mana? Ada orang bisik kat telinga korang, dia ada kat luar. Bahaya kan, seram kan. Okay, so cerita terakhir malam ni aku harap korang boleh tidur lah malam ni So cerita terakhir. Okay, jom kita dengarkan cerita yang terakhir. Ni cerita pasal Tok Melah. Tok Melah ni merupakan seorang ibu tunggal yang tak mempunyai zuriat sendiri, tapi dia ada anak angkat. Dia tinggal dekat penjuru kampung lah. Dan rumah si Tok Melah ni dia macam agak tersorok sikit dan perlu orang kata menyeberangi beberapa sungai untuk sampai. Jadi masa waktu tu Biha ni masih kecil dan boleh dikatakan persekitaran rumah Tok Melah ni merupakan tempat kegemaran bermain sorok-sorok. Jadi dekat depan rumah ni, nak bagikan gambaran, dekat depan rumah ni ada sawah dan di sebelah belakang ada kaki bukit dan juga kebun getah yang agak tebal. Jadi kadang-kadang melangkau lah sehingga lewat senja, menyebabkan mak ayah Biha naik hantu dengan kenakalan si Biha ni. Jadi diorang ni sering berpesan jangan main dekat kawasan rumah Tok Melah sebab ada hantu. Tapi fikiran budak-budak menafikan benda-benda ni semua demi sebuah keseronokan. Biasalah tu budak-budak. Jadi guys, pada satu hari tu, sewaktu tengah rancak bermain ni, secara tak sengaja Biha dengan Piah iaitu kawan pada Biha ni telah menyelinap masuk ke ruang dapur belakang rumah Tok Melah ni. Tok Melah ni tak ada kat rumah sebabkan dia ni pergi orang kata majlis kenduri dekat kampung sebelah. Jadi daripada luar dapur memang nampak jelas lah ruang makan, ruang rehat Tok Melah yang agak suram kan. Jadi sekali pandang, si Biha ni ternampak ada satu sosok tua sedang berehat dekat atas kerusi malas memandang ke arah bumbung rumah masa tu. Jadi si Biha ni macam gosok mata dia berkali-kali dia gosok mata ni untuk memastikan siapa sosok tua. Tapi lepas dia kelip mata, sosok tu hilang. Lepas tu dia dengan si Piah beredar daripada situ. Jadi masa Biha pusing ke belakang, yang membuatkan dia terkejut bila dia pusing ke belakang, si Piah tu tak ada. Ketika tu keadaan macam dah nak maghrib lah dah nak maghrib. Si Biha ni panggil Piah, berkali-kali panggil Piah panggil tak menyaut. Jadi bila si Biha duk cari-cari si Piah ni, telinga Biha ni menangkap satu seruan seram yang orang kata tak best nak dengar. Dan seruan tu daripada dalam rumah. Dia dengar ada satu seruan, seorang nenek tua yang memanggil nama Biha ni. Sayu je Biha Masa Biha dengar tu, dia terus lupa untuk cari si Piah ni Dia terus buka langkah 1000, terus pergi berlari meniti sungai yang agak jauh daripada situ Masa tu cakap dia punya orang kata darah gemuruh tu makin mencanak-canak. Si Biha ni dia terasa macam seolah-olah dia berlari ni dia tak pijak tanah tau. Bila dah sampai je dia terus pengsan. Bila nampak si Piah. Piah sebenarnya dah meniti jalan dekat sungai tu. Dia dah tinggalkan si Biha lebih awal daripada tu. Jadi si Piah ni duk marah si Biha ni. Sebab apa? Dia terpaksa tunggu lama dekat titi. Menurut kata si Piah ni, dia panggil si Biha ni, tapi Biha ni seolah-olah macam tak memperdulikan langsung kata-kata si Piah ni. Biha ni bagaikan hilang separuh nyawa bila sampai dekat bahagian titi. Terus si Piah heret dia ni balik rumah. Jadi guys, bila dia sampai kat rumah, si Biha ni dia menceritakan semua kejadian dekat orang tua lah masa tu habis mak bapak dia marah si Biha ni. Bagi tahu kenapa kau ni degil sangat. Aku dah cakap jangan main dekat rumah Tok Melah tu, main juga guys tu. Jadi disebabkan itulah orang kampung kurang menziarahi rumah usang si Tok Melah ni. Sebabkan apa? Sebabkan tak nak diganggu oleh belaan dia sendiri. Sampai sekarang si Biha tak lagi menjejakkan kaki ke rumah Tok Melah, dan yang pasti
dia tak lagi bergaul dengan orang kampung, dan juga orang kata dia jadi macam antisocial kan, dia suka lebih bersendirian dan sebagainya. Persoalan dia, apa yang berada dekat dalam rumah Tok Melah tu? Saka ataupun apa? Apa pandangan korang? Aduh yai, cerita seram Well, saya rasa itu saja guys, cerita seram yang saya nak kongsikan. 4 kisah seram yang saya nak kongsikan dengan anda pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada lain episod dalam rancangan Markas Puaka, ataupun ini adalah rancangan The Segment Podcast. Dan kepada anda, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Seram.